Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Fatasha Sazura binti Ismail, Bos ISM Pengajar Malaysia dengan Pendidikan, Fakulti Sains Kemanusiaan, membuka matrik di 2013-10-4801. Tajuk kami, Penterjemahan dan Pentafsiran Kurikulum Kebangsaan, dan mendapat tajuk kecil, Dokumen Pengajaran dan Pembelajaran. Senarai kandungan 1.0 Pengenalan, 2.0 Pengajaran dan Pembelajaran, 3.0 Dokumen Pengajaran Pembelajaran, 3.1 Rancangan Pengajaran Tahunan RPT, 3.2 Rancangan Pengajaran Harian RPH, 3.3 Contoh Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran, 3.4 Kepentingan penulisan rancangan pengajaran, 4.0 Penutup dan 5.0 Bibliografi. Pengenalan. Kurikulum Kebangsaan Akta Pendidikan 1996 telah memberikan pengertian kurikulum kebangsaan iaitu suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan core kurikulum yang merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai dan unsur kebudayaan dan kepercayaan yang membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi, serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini bagi menyampaikan sesuatu maklumat atau pengetahuan. Pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran merupakan satu proses di mana peluang disediakan untuk murid menghasilkan suatu perubahan yang agak kekal melalui penglibatan dalam pengalaman yang disediakan oleh guru. Dokumen pengajaran dan pembelajaran. Rekod pengajaran dan pembelajaran hendaklah mengandungi hanya dua unsur sahaja. Yang pertama, rancangan pengajaran tahunan RPT dan yang kedua, rancangan pelajaran harian RPH. Rancangan pengajaran tahunan mengandungi secara ringkas isi pengajaran dan pembelajaran berdasarkan Sukatan Pelajaran Kebangsaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Ciri utama RPT yang pertama, berdasarkan sukatan pelajaran. Yang kedua, berdasarkan huraian sukatan pelajaran, merangkumi sepanjang tahun, diolah mengikut kesesuaian kelas dan tahap pencapaian murid dan yang terakhir, disusun berdasarkan takvim sekolah. Rancangan pengajaran tahunan merangkumi skop tersebut. Kemahiran bagi setahun, senarai kandungan, skop pelajaran yang perlu untuk menguasai kemahiran-kemahiran tersebut dan yang terakhir, rujukan sukatan pelajaran. Rancangan pengajaran harian merupakan rangka kerja aktiviti pengajaran pembelajaran yang disediakan oleh untuk beberapa waktu pelajaran. Sebelum merancang dan melaksanakan PMP, seseorang guru perlulah mengkaji dan mentafsir sukatan pelajaran secara mendalam, memilih kemahiran-kemahiran dan isi pelajaran yang sesuai, merancang pengajarannya, menentukan strategi PNP, menyediakan bahan bantu pengajaran dan menyediakan penilaian. Contoh RPH dan RPT. Kepentingan penulisan rancangan pengajaran. Yang pertama, perancangan dan persediaan yang teratur, membantu menyediakan bahan yang sesuai, membantu memahami isi kandungan, sentiasa berfokus kepada objektif, bimbingan dan refleksi, pemantauan dan penelahan kesilapan, panduan kepada guru pengganti, meningkatkan keyakinan diri, menggunakan kaedah pengajaran yang betul. Sebagai penutup, sebelum memulakan sesuatu pengajaran, perlulah mempunyai persediaan awal bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Dokumen pengajaran dan pembelajaran merupakan satu elemen penting di dalam proses ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hassan Hussein. Saya daripada ISMP Pengajar Malaysia. Semester 4. Kami mendapat tajuk Penterjemahan dan Pentafsiran Kurikulum Kebangsaan dan subtopik saya adalah Objektif Pengajaran dan Pembelajaran. Penterjemahan dan Pentafsiran Kurikulum Kebangsaan, Objektif Pengajaran dan Pembelajaran.
Pengenalan. Objektif pengajaran dan pembelajaran pada asasnya adalah sama. Sekiranya kita ingin membezakan antara dua objektif ini ialah dengan objektif pengajaran sebagai hasil pembelajaran maksimum bagi sesuatu kelas, manakala objektif pembelajaran adalah hasil pembelajaran bagi seseorang pelajar atau kumpulan pelajar dalam kelas yang sama keupayaan. Justru, sekiranya semua pelajar dalam kelas mempunyai keupayaan yang sama, maka objektif pengajaran adalah sama dengan objektif pembelajaran. Latar belakang, pengertian dan konsep pengajaran, pengertian dan konsep pembelajaran, definisi objektif pengajaran dan pembelajaran. Faedah-faedah objektif pengajaran dan pembelajaran ialah membantu guru mengenal pasti apa yang hendak diajar dan memandu mereka dalam membuat pilihan kaedah atau strategi pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, membantu guru membuat persediaan bahan yang diperlukan, memberi asas kepada guru dalam menilai pelaksanaan rancangan yang pengajaran keberkesanan pengajaran dan pencapaian prestasi pelajar-pelajar. Memberi asas kepada guru dalam melaksanakan pengajaran pemulihan atau pengayaan kepada pelajar-pelajar yang memerlukannya. Dua jenis objektif pengajaran dan pembelajaran, iaitu objektif am dan objektif spesifik. Komponen-komponen objektif pengajaran dan pembelajaran adalah pelaksanaan, perlakuan, hasil perlakuan dan syarat perlakuan. Contoh-contoh kata kerja yang menyatakan objektif pengajaran adalah domain kognitif, domain afektif, domain psikomotor dan domain sosial. Domain kognitif terbahagi kepada 5 iaitu pengetahuan, kefahaman, aplikasi, sintesis dan penilaian. Domain afektif pula ialah penerimaan, gerak balas, penilaian, organisasi dan perwatakan. Manakala domain psikomotor pula terbagi kepada persepsi, persediaan, pergerakan terawal, pergerakan mekanistik, pergerakan kompleks, pergerakan suaian, pergerakan ciptaan. Manakala domain sosial pula ialah merangkumi menukar, berhubung, berkomunikasi, melibatkan diri, berunding, bekerjasama, menghakimi dan memulakan. Prinsip pengajaran dan pembelajaran terbagi kepada dua iaitu prinsip pengajaran dan prinsip pembelajaran. Secara rumusannya, pengubalan alat pengukuran memerlukan perancangan yang rapi, teliti dan sistematik agar keputusan yang diperoleh benar-benar tepat dan sebarang tindakan susulan akan tepat dan selaras. Penetapan dan penentuan objektif pengajaran yang jelas akan dapat membantu guru dalam menyediakan alat pengukuran yang berkesan dan sesuai bertepatan dengan objektif pengajaran dan pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuraini binti Ahmad dari ISM Pengajian Malaysia dengan Pendidikan semester 4. Nombor metrik D2013106480. Tajuk kami ialah pentafsiran dan penterjemahan kurikulum kebangsaan dan saya memfokuskan kepada refleksi pengajaran dan pembelajaran. Kandungan. Pengenalan. Kurikulum kebangsaan merupakan suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kurikulum di mana ia merangkumi semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi. Ianya bertujuan untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Pendidikan merupakan salah satu aspek yang terpenting di dalam sesebuah negara. Pendidikan dilihat mampu untuk mengubah negara kepada tahap yang lebih baik daripada segi peningkatan ekonomi, budaya, politik, sosial dan sebagainya. Guru dilihat memainkan peranan yang penting dalam membentuk pelajar yang mempunyai daya pemikiran analitik, kritis dan kreatif bagi membentuk model insan kelas pertama yang fleksibel dengan perubahan semasa sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Oleh itu, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menekankan keperluan menyediakan dan melahirkan bakal pendidik yang profesional dan berkaliber untuk kejayaan anak bangsa di Malaysia. Salah satu penekanan yang diutarakan dan wajar diambil perhatian adalah amalan refleksi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Latar belakang. Menurut Hanifah, refleksi mengikut pendapat sesetengah orang adalah merupakan satu ulasan terhadap amalan individu untuk memastikan ketepatan atau keakurannya kepada sesuatu peraturan yang telah ditentukan. Refleksi juga boleh dilihat sebagai menjadikan satu situasi bermasalah dalam amalan seseorang itu sebagai satu cara memperoleh pemahaman atau pengertian baru dalam amalannya.
Refleksi ialah proses pemeriksaan kendiri dan penilaian kendiri di mana para pendidik berkesan sentiasa terlibat demi untuk menambah baik amalan kerjaya profesional mereka. Demi memastikan pengajaran mereka berkesan, para guru haruslah melakukan 4 perkara iaitu yang pertama, mereka haruslah berfikir dengan teliti mengenai apa yang berlaku dalam situasi tertentu. Perkara kedua ialah para guru haruslah mengenal pasti pilihan yang ada dan seterusnya mengambil kira nilai-nilai mereka sebagai seorang profesional dan tingkat keselesaan mereka dalam tindakan terhadap nilai-nilai. Manakala perkara yang terakhir ialah para guru haruslah membuat pilihan secara sedar mengenai bagaimana untuk bertindak supaya dapat menunjukkan sebarang perbezaan yang wujud. Jenis-jenis refleksi. Refleksi yang pertama ialah refleksi ke atas tindakan, iaitu refleksi terhadap praktis, tindakan dan pemikiran seseorang selepas selesai sesuatu sesi pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua, refleksi semasa tindakan, iaitu refleksi terhadap fenomena, pemikiran dan tindakan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Manakala yang terakhir ialah refleksi untuk tindakan, iaitu hasil yang diperlukan daripada kedua-dua jenis refleksi di atas. Ianya bertujuan untuk memandu seseorang ke arah tindakan masa depan. Kepentingan refleksi. Yang pertama, merangsang amalan profesional seorang guru, memberi peluang kepada guru untuk menganalisis diri, memperbaiki hubungan dua hala, sebagai tindakan susulan untuk peningkatan mutu dan sebagai bahan bantu mengajar. Ciri-ciri refleksi. Yang pertama ialah proses sistematik diikuti oleh bukti penambahbaikan, pengetahuan gerak hati, meramal akibat, menjana idea-idea baru, berfikir secara kritikal dan amalan etika. Tahap-tahap refleksi. Yang pertama, tahap pemahaman, tahap transformasi, tahap pelaksanaan, tahap penilaian, tahap refleksi dan tahap pemahaman baru. Strategi peningkatan amalan refleksi. Yang pertama iaitu peningkatan profesionalisme melalui latihan dalam perkhidmatan, amalan refleksi ke arah peningkatan profesionalisme guru dan penyelidikan tindakan amalan profesionalisme yang efektif. Contoh penulisan refleksi. Penulisan impak dan refleksi kadang-kadang agak merumitkan disebabkan oleh keterusan idea. Secara kebiasaannya, kita akan menulis secara sama sahaja seperti hari-hari lalu tanpa ada kelainan dalam penulisan. Penulisan refleksi hendaklah dibuat secara objektif dan boleh dinilai secara kuantitatif. Penggunaan peratus tidak digalakkan kerana ia boleh menjadi tidak logik jika ditukar kepada kuantiti. Contoh-contoh penulisan refleksi selepas setiap sesi pengajaran dan pembelajaran ialah gunakan kerja secara berkumpulan untuk mengulang kaji, beri pujian kerana usaha yang bersungguh-sungguh, perlu memberikan lebih masa untuk aktiviti ini untuk membantu murid berpindah kepada tugasan baru dan saya perlu bertanya lebih banyak soalan yang terbuka. Kesimpulan. Pengajaran dan pembelajaran adalah dua elemen penting dalam sesuatu proses penyampaian ilmu di antara guru dan murid. Bagi mencapai objektif sesuatu pengajaran dan pembelajaran, guru dan murid perlulah memainkan peranan yang sama penting. Ianya bukan sekadar guru sebagai penyampai maklumat dan murid sebagai penerima maklumat yang pasif, tetapi ianya merupakan kerjasama antara keduanya sebagai alat untuk menentukan sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar dan berkesan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Wan Nur Padihani binti Wak Ibrahim dari kos Pengajian Malaysia semester 4, nombor matrik D 2013 1064851. Tajuk kami adalah penterjemahan dan pentafsiran kurikulum kebangsaan dan saya lebih memfokuskan kepada tajuk objektivism dan konstruktivism. Pengertian konstruktivism. Konstruktivism merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam minda manusia. Pembelajaran adalah hasil daripada usaha murid itu sendiri dan guru tidak boleh belajar untuk murid. Fikiran murid tidak akan menghadapi realiti yang wujud secara terasing dalam persekitaran. Realiti yang diketahui murid adalah realiti yang dicipta sendiri. Pengertian objektivism. Objektivism adalah berpegang kepada fahaman yang melihat objek dan nilai yang wujud secara sendiri.
Pada pandangan objektivism, realiti luar adalah sama bagi semua manusia. Walau bagaimanapun, perbezaan persepsi terhadap realiti luar wujud antara manusia mempunyai bias, pandangan dan pilihan sendiri yang berbeza-beza. Para pelajar perlu mengikuti pembelajaran secara mendata di mana ia berdasarkan pembelajaran yang tersedia ada, dengan segalanya diatur mengikut dari pandangan pakar yang membuat sukatan pelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran konstruktivisme. Otak itu prosesor yang selari. Ia memproses banyak jenis maklumat termasuk fikiran, emosi dan pengetahuan budaya. Pengajaran yang efektif menggunakan pelbagai strategi pembelajaran. Pembelajaran melibatkan keseluruhan fisiologi. Guru tidak boleh menumpukan kepada intelek sahaja. Emosi adalah kritikal kepada pencorakan. Pembelajaran dipengaruhi oleh emosi, perasaan dan sikap. Mengimplementasikan model konstruktivisme dalam bilik darjah. Guru mestilah menggunakan pelbagai perseptif dan representasi konsep dan isi kandungan didedahkan dan digalakkan. Guru juga memainkan peranan sebagai pembimbing, pemantau, jurulatih, tutor dan pemudah cara dengan menyediakan pelbagai aktiviti, kesempatan, alat dan persekitaran dibekalkan untuk menggalakkan metakognisi, analisis, kawalan, refleksi dan penyedaran kendiri. Pelajar juga memainkan peranan utama dalam menghantar dan mengawal pembelajaran situasi pembelajaran, persekitaran, kemahiran, isi kandungan dan tugasan adalah relevan, realistik, autentik dan mewakilkan kompleksiti semula jadi dunia sebenar. Mengimplementasikan model objektivisme dalam bilik darjah. Teori objektivisme ini banyak digunakan dalam sistem pembelajaran di dalam bilik darjah. Model ini dianggap senang kerana ia telah ditetapkan segalanya oleh pakar untuk guru menyampaikan apa isi kandungan, subjek yang diajar mengikut sukatan dan huraian yang telah ditetapkan oleh mereka. Guru perlu mengikut segala konsep yang telah diberikan oleh sukatan dan ia perlu menjelaskan dalam pengajaran kepada pelajar. Terdapat kebaikan dan keburukan dalam menggunakan teori objektivisme ini. Kebaikan objektivisme. Ketetapan yang sedia ada ini memudahkan guru bersedia dalam struktur pengajaran mereka agar dipraktikkan dengan lebih sempurna apabila berhadapan dengan pelajar di bilik darjah. Yang kedua adalah bersifat tetap di mana ia tidak boleh diubah oleh sesiapa melainkan garis panduan baru dikeluarkan dan mendapat pengesahan yang sewajarnya. Dan yang terakhir memudahkan guru dalam proses pengajaran di mana guru sudah tahu skop huraian yang perlu diajar. Keburukan objektivisme. Menyekat kebebasan guru dalam membuat perubahan struktur pengajaran mengikut kehendak mereka. Pelajar tidak dapat memberi buah fikiran mereka untuk memahami secara mendalam akan subjek yang diajar. Pelajar juga mendapat kesan yang mendalam ke atas pendekatan teori ini kerana pendekatan ini memberi kesan dalam pemahaman pelajar kerana ia tidak dapat diberi olahan yang bersesuaian mengikut situasi yang sebenar. Mereka juga mampu memberi buah fikiran dan juga idea yang bernas bersesuaian dengan kehendak semasa dibayangi dengan ketetapan yang sedia ada oleh sukatan dan huraian yang telah diwartakan. Perbandingan konstruktivisme dan objektivisme. Pendekatan konstruktivisme. Guru bertindak sebagai pemudah cara yang membimbing murid. Murid boleh menentukan apa yang hendak dipelajari, siapa yang patut mengajar dan bagaimana hendak belajar. Murid sebagai pembina ilmu melalui usaha dan kreativiti mereka sendiri. Murid memperolehi pengetahuan dan pengalaman baru melalui aktiviti yang bebas tetapi terkawal. Murid berpeluang membuat penilaian sendiri dan suasana pembelajaran lebih bebas dan sukar dikawal. Pendekatan objektivisme. Guru bertindak sebagai penyampai.
Guru sebagai pemutus tentang apa yang perlu dipelajari murid. Murid bertindak hanya sebagai penerima dan akur dengan apa yang disampaikan oleh guru tanpa sebarang respon. Isi pelajaran dan aktiviti murid dirancang dengan format tertentu yang telah ditetapkan. Penilaian pencapaian murid sepenuhnya berdasarkan kepada soalan dan jawapan yang telah ditetapkan. Suasana pembelajaran lebih terancang dan mudah dikawal. Kesimpulan, pendekatan penggunaan teori pengajaran dan pembelajaran memainkan peranan penting dalam menentukan keberkesanan sesuatu pengajaran dan pembelajaran dalam bidang pendidikan. Menurut Arif Sukardi 1987, teori pembelajaran memainkan peranan yang penting kepada guru kerana menerusi teori-teori ini, guru akan memahami proses pembelajaran yang berlaku di dalam diri pelajar. Memahami faktor yang mempengaruhi dan mempercepatkan proses pembelajaran para pelajar. Sekian, terima kasih.